Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus Seri Pahang, yang mana Selangor menang 4-0 pada perlawanan ni. Hasil jaringan dari Mukhairi Ajmal 2, 1 dari Faisal Halim dan juga 1 dari Brandon Gan. Ini adalah pertama kalinya kekalahan dicatatkan oleh pasukan Seri Pahang pada season kali ini. So, kekalahan pertama dan juga kekalahan yang amat besar bagi pasukan Seri Pahang, yang mana boleh dikatakan mereka sebenarnya mempunyai corak permainan defensif yang bagus untuk season kali ini. Tetapi semalam Selangor berjaya buktikan yang mereka mampu untuk menundukkan dan juga mengatasi corak defensif yang ditunjukkan oleh pasukan Seri Pahang di bawah kendalian Coach Fandi Ahmad. So, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara positif yang ditunjukkan oleh pasukan Selangor pada perlawanan kali ini? Perkara pertama yang kita boleh lihat kepada pasukan Selangor punya positif side adalah bahagian tengah, iaitu gandingan Alex, Brandon Gan dan juga Orozco, yang mana ketiga-tiga pemain ini memainkan peranan yang penting, sama ada dari segi in position ataupun out position. Tetapi yang paling menariknya adalah tentang Orozco, yang mana untuk saya Orozco punya corak permainan dari game by game, nampaknya beliau telah menunjukkan improvement yang sangat bagus untuk mengemudi bahagian tengah pasukan Selangor dan menjadi seorang playmaker yang bagus kepada pasukan Selangor. Kenapa saya kata begitu? Sebab kita boleh lihat apa yang ditunjukkan oleh Orozco pada perlawanan semalam bukan hanya daripada segi dia punya work rate atau kerajinan, tetapi daripada segi dia punya mobility dalam mengemudi bahagian tengah, yang mana dia banyak bergerak untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Selangor boleh hidup, dan dia juga banyak melakukan killer passing dan cuba untuk drop lebih deeper bagi melakukan ball progression untuk pasukan Selangor, terutamanya di bahagian tengah. So, boleh saya katakan Orozco adalah perancang utama bagi pasukan Selangor di bahagian tengah dalam fasa build up, yang membolehkan beliau melakukan switch play, melakukan passing ke hadapan, melakukan gerakan serangan di zon 14 dan drop lebih deeper bagi membantu Alex yang bertindak sebagai holding midfielder untuk progress the ball dan sebagainya. So, disebabkan kerajinan dan juga mobility yang bagus ditunjukkan oleh Orozco, kita boleh nampak yang pergerakan serangan pasukan Selangor di bahagian tengah dan juga berjaya mengawal bahagian tengah dengan sangat baik untuk melakukan gerakan-gerakan yang menarik di bahagian tengah dan juga gerakan-gerakan yang bagus untuk penetrate bahagian kotak penalti pasukan Seri Pahang dan juga melakukan switch play ke arah wide area pasukan Selangor untuk mereka open game. Dan kita boleh lihat juga gandingan beliau bersama dengan Alex telah memberi satu dimensi yang baru, yang mana sekiranya Orozco berada lebih di hadapan, Alex akan stay in the behind as a holding midfielder. So, Alex akan memberi coverage yang banyak kepada bahagian pertahanan dan dia juga boleh involve dengan bahagian serangan dengan melakukan long ball yang bagus, yang mana kita tahu ability Alex ni dia mempunyai vision dan juga passing accuracy ketika melakukan long ball yang sangat bagus. Dan kita boleh tengok banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Selangor adalah berpunca daripada Alex yang bertindak sebagai holding midfielder, dan kebanyakannya hantaran-hantaran jauh dari Alex kepada bahagian atas ataupun ketika melakukan switch play adalah sangat-sangat bagus. Sebagai contoh, kita ambil gol pertama daripada pasukan Selangor adalah berpunca daripada Alex yang melakukan hantaran kepada Mukhairi dan Mukhairi buka kepada Content. Jadi Alex sebagai holding midfielder pun memainkan peranan yang penting untuk membantu bahagian tengah pasukan Selangor. Dan kalau kita lihat kepada peranan yang dimainkan oleh Brandon Gan, walaupun tak banyak, sebenarnya Brandon Gan adalah player yang sangat bagus untuk pasukan Selangor di bahagian tengah, yang mana boleh dikatakan dia adalah player yang banyak bergerak dan sentiasa berada dalam keadaan ataupun positioning yang tepat bagi membantu bahagian serangan dan juga bagi membantu bahagian tengah pasukan Selangor ketika melakukan serangan. Boleh dikatakan dia sentiasa berada dalam positioning yang tepat untuk melakukan ball progression ketika fasa build up bagi pasukan Selangor, yang mana kita boleh lihat dia pandai untuk menempatkan diri dia bagi melakukan hantaran-hantaran kepada bahagian kanan ataupun bahagian kiri, dan dia pandai untuk menempatkan diri dia di dalam ruang yang kosong untuk menerima bola ataupun menjadi connector antara midfield department ke bahagian wide area department. Sebagai contoh, saya ambil
balik. Gol yang kedua dijaringkan oleh Mukairi Ajmal adalah berpunca daripada Brandon Gunn yang buka game tu kepada Mukairi buka kepada Quinten balik, dan gol daripada Brandon Gunn sendiri yang mana dia pandai menempatkan diri dia sebagai receiver bola untuk menjaringkan gol dari luar kotak penalti. Itu sebab saya kata bahagian tengah pasukan Selangor ni antara nadi utama mereka yang berjaya menggerakkan serangan yang begitu jitu ke arah pasukan Seri Pahang. Banyak movement-movement yang mereka lakukan berjaya untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Seri Pahang dan juga dibantu dengan kreativiti antara tiga player ini dalam fasa build-up ataupun ketika pasukan Selangor berada dalam position. Ketika pasukan Selangor berada dalam out of position, kita boleh lihat juga Brandon Gunn akan turun untuk memberi support kepada Alex bagi membantu bahagian pertahanan dalam mematikan gerakan serangan oleh pasukan Seri Pahang. Jadi bahagian tengah pasukan Selangor ni memang patut diberi pujian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kepada gerakan pasukan Selangor, mereka sebenarnya lebih tertumpu kepada gerakan ataupun distribution ball di bahagian wide area. Sebab apa? Sebab mereka bermain dengan fullback yang ofensif. Cumanya kalau kita lihat di first half, iaitu penggunaan daripada Kuzaimi dan juga penggunaan daripada Quinten Cheng adalah sedikit berbeza. Yang mana kalau kita lihat di first half, memang kedua-dua player ni bagus. Quinten bagus dan juga Kuzaimi pun bagus. Saya tak faham kenapa Tan Chee Ho keluarkan Kuzaimi di second half terlalu awal, tetapi apa yang saya tahu, kedua-dua player di bahagian kanan dan kiri pasukan Selangor pada perlawanan semalam memainkan peranan yang penting. Yang mana kalau kita lihat daripada fullback pasukan Selangor ni, mereka bermain dengan ofensif, tetapi mereka sedikit berbeza daripada segi ofensif ataupun corak permainan tersebut lah. Yang mana kalau kita lihat di bahagian kanan pasukan Selangor, iaitu penggunaan daripada Quinten Cheng, dia lebih bertindak untuk cover up bahagian wide area untuk membentuk combination play bersama dengan Mukairi Ajmal yang bermain di bahagian wing kanan. Tetapi apa yang menariknya tentang combination play yang dibentuk oleh kedua-dua pemain ini adalah Quinten Cheng akan more tu untuk cover up bahagian wide area dan Mukairi Ajmal akan lebih kepada inverted untuk masuk ke half space. Jadi boleh dikatakan untuk Quinten Cheng, dia akan cover up bahagian wide area dengan buat overlap, dan Mukairi Ajmal akan masuk ke bahagian tengah, ke bahagian half space untuk menjadi inverted winger. So mereka akan create combination play yang bagus di sini dengan gerakan 1-2 lah. So Quinten Cheng akan ada beberapa pilihan, sama ada untuk dia melakukan crossing ataupun melakukan cutback balik kepada Mukairi Ajmal, dan hasilnya combination play yang dibentuk oleh mereka berdua ni berjaya untuk mencipta 2 gol bagi pasukan Selangor. Contohnya gol yang dijaringkan oleh Mukairi Ajmal yang pertama adalah daripada gerakan Quinten Cheng yang buat overlap untuk attract pemain pertahanan pasukan Seri Pahang fokus dekat dia, dan Mukairi Ajmal ada space untuk melakukan percubaan. Manakala gol yang kedua adalah daripada segi combination play 1-2 dilakukan oleh Mukairi dan juga Quinten Cheng yang bertindak dengan sangat bagus dalam gerakan overlap dan juga inverted ke kawasan tengah untuk Mukairi Ajmal melakukan first timer ke arah gawang pasukan Seri Pahang. So kedua-dua player ni menunjukkan performance yang bagus untuk cover up bahagian wide area dan juga untuk melakukan inverted yang bagus di kawasan half space. So Mukairi lebih pada inverted winger dan dan Quinten Cheng lebih kepada cover up bahagian wide area, menunjukkan performance yang cemerlang. Manakala berbeza untuk bahagian kiri pasukan Selangor, iaitu penggunaan daripada Kuzaimi PE dan juga daripada Faisal Halim. Yang mana kalau kita lihat daripada penggunaan Kuzaimi dan juga Faisal Halim di bahagian kiri waktu first half, kedua-dua player ni mempunyai peranan yang sedikit berbeza, disebabkan Faisal Halim adalah player yang lebih bebas ataupun bergerak lebih bebas di dalam padang berbanding daripada Mukairi yang lebih hanya kepada inverted winger. Tetapi untuk Faisal Halim, dia more turun untuk lebih deeper dan lebih kepada bergerak untuk berada di zone 14 untuk connect dengan Aaron Devel di bahagian zone 14 lah. Jadi kita boleh tengok apa yang berlaku untuk pasukan Selangor di bahagian kiri ketika penggunaan daripada Kuzaimi adalah Kuzaimi banyak buat underlap ataupun larian-larian yang masuk ke bahagian half space untuk menggerakkan pasukan Selangor punya serangan di kawasan belah kiri. So kita boleh nampak banyak gerak
gerakan-gerakan daripada Kuzaimi lebih kepada inverted fullback. Dia cover up bahagian half space di belah kiri untuk membantu bahagian serangan pasukan Selangor untuk overload di bahagian tengah. Manakala Faisal Halim dia akan lebih kepada masuk juga ke bahagian tengah, cumanya lebih kepada central di zone 14 untuk connect dengan Aaron, ataupun dia akan hold the touchline untuk cover up bahagian wide area. Jadi perbezaan di sini nampak ketara di antara corak permainan Quinten dan juga Kuzaimi. Cumanya Kuzaimi lebih kepada more to attacking dan juga distribution dia untuk lebih kepada melakukan orang kata apa, lebih melakukan ball progression untuk membantu bahagian serangan, sama ada melalui percubaan ataupun underlap untuk masuk ke dalam di box. Manakala Quinten Cheng lebih kepada cover up bahagian wide area untuk melakukan crossing ataupun untuk attract pemain pertahanan lawan fokus dekat dia, ataupun untuk mencipta cutback dan sebagainya lah. So perbezaan yang orang kata apa, yang bagus antara kedua-dua player ni sebenarnya. Sebab daripada sinilah kita boleh nampak yang gerakan serangan pasukan Selangor ada variation ataupun kepelbagaian. So belah kiri boleh lebih kepada inverted fullback, belah kanan lebih offensive fullback, dan winger lebih inverted, dan winger belah kiri adalah lebih free. Dan benda ni memang positive side lah untuk pasukan Selangor. Cumanya bila second half masuk Ruven Tiren, kita boleh nampak Ruven Tiren pun bermain seperti Quinten Cheng, yang mana dia lebih kepada more to offensive untuk cover up bahagian wide area berbanding untuk inverted bagi membantu bahagian tengah lah. So Kuzaimi is a better player lah bagi saya pada perlawanan ni berbanding daripada Ruven Tiren in term of distribution ketika menyerang dan juga in term of ketika bertahan. So Kuzaimi mungkin akan jadi lebih orang kata apa, lebih berbaloi untuk dimainkan di bahagian kiri. Kalau dia dikekalkan waktu second half, mungkin saya rasa pasukan Selangor punya attacking akan lebih banyak dan lebih bagus lah kan, tetap berbanding ketika Ruven Tiren masuk. Tetapi itu tidak menidakkan lah yang Ruven Tiren juga bermain dengan bagus. Cumanya dia kurang dari segi distribution ball dan juga kurang daripada segi ofensif seperti mana ditunjukkan oleh Kuzaimi ketika first half. Yang terakhir, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Selangor ni adalah daripada segi mereka punya defensif, iaitu Haris Haikal dan juga Yazad Al-Arab. Mereka berdua ni menunjukkan satu performance yang bagus. Haris Haikal memang sangat kompos, dia punya composure memang tenang gila dia. Dia berjaya bertahan dengan baik bersama dengan Yazan. Dan kalau kita lihat untuk bahagian attacking, Faisal Halim menunjukkan satu performance yang bagus. Dia berjaya untuk menjaringkan satu gol hasil assist daripada Orozco. So benda tu baguslah, Faisal Halim mula untuk adapt dengan gerakan orang kata apa, tactical yang diterapkan oleh Tan Chee Ho dan menunjukkan performance yang bagus dari game by game. Manakala cumanya negative side bagi pasukan Selangor ni satu je lah. Negative side dia adalah Aaron. Walaupun Aaron ni dia agak mobile dan dia agak bagus, tetapi dia adalah seorang goal poacher. Sepatutnya dia punya positioning dan dia punya finishing serta ball control boleh dibaiki lagi lah. Sebab pada perlawanan ni boleh dikatakan banyak juga Aaron sia-siakan peluang yang ada. Kalau Aaron tak sia-siakan peluang yang ada dan berjaya control ball dengan lebih bagus, kemungkinan pasukan Selangor boleh jaringkan lebih daripada 4 gol. Okey, itu untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan Seri Pahang, secara jujurnya untuk game ni mereka bermain di bawah below par. In term of attacking, mereka tak ada urgency, mereka tak ada creativity, mereka tak ada player yang nak connect antara Lucas Silva dan juga Kepa Sherman di second half. Bahkan di first half pun Kepa Sherman dan juga Kepa Sherman terlalu isolated, tak ada orang yang bantu, lebih kepada pergerakan long ball, dan juga mereka punya attacking style adalah lebih kepada counter dan juga cuba untuk exploit bahagian wide area pasukan Seri Pahang dengan melakukan orang kata apa, attacking ataupun serangan dengan cover up bahagian wide area, dan mereka akan cuba crossing untuk masuk ke dalam D-box bagi mencari target man. Tetapi corak permainan sebegitu telah berjaya dibaca dengan baik oleh pemain-pemain Selangor untuk menghalang gerakan-gerakan yang dilakukan. Bahkan kemasukan Lucas Silva di second half pun tak membantu bahagian serangan sangat. Sebab apa? Sebab Lucas Silva dan juga Kepa Sherman ni adalah dua typical player yang sama. Dia jadi corak permainan mereka lebih kurang. So mereka nak create combination play antara mereka berdua pun tak boleh nak create sangat. So boleh dikatakan mereka berdua ni isolated, tak ada bantuan yang banyak daripada midfield untuk progress the ball bagi penetrate bahagian tengah dan juga attacking third, defensive third pasukan Selangor, yang menyebabkan mereka tak mampu untuk membuat apa-apa. So creativity, agency mereka tak ada. Bahkan defensive structure, bermain dengan back five pun untuk game ni mereka agak loose space dan loose marking. Mereka memang banyak bagi ruang untuk pasukan Selangor attack dan melakukan percubaan jarak jauh lah. Kalau kita tengok Mukairi dan juga Brandon Gunn, 2 gol yang tak ada orang halang ataupun tak ada orang block, there is something wrong untuk bahagian pertahanan pasukan Seri Pahang. Jadi
Untuk Seri Pahang, mungkin ini adalah the worst performance yang mereka tunjuk dalam season ni. Selepas mereka bermain dengan baik dalam beberapa game tanpa kalah, tapi this is the worst performance mereka lah untuk season ni. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.